بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Fatih Faridah, muka surat 42, baris yang ke-8 daripada bawah. Surat 42, baris ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 2. Amanah. Erti amanah, kepercayaan, itu terjemahan. Dan maknanya, makna amanah, tidak mengerja sekali-kali. Tidak mengerja sekali-kali, makna tidak mengerja sama sekali akan segala yang ditegah, akan segala perkara yang ditegah pada syarak. Dan jika yang ditegah pada syarak tu makruh dan khilaful aula sekalipun, tidak sekali-kali mengerja, tidak mengerja sekali-kali akan yang ditegah ni pada zahir dan batin, waktu kecil dan waktu besar. Tidak mengerjakan sekali-kali akan segala yang ditegah, waktu kecil dan waktu besar. Dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian daripadanya kemudian jadi Nabi. Tidak mengerja sekali-kali akan yang ditegah ni, sama dia tegah ni pada zahir dan batin. Tidak mengerjakan sekali-kali akan segala tegah ni, waktu kecil pun tidak mengerjakan sekali-kali, dan waktu besar. Dahulu daripada jadi Nabi, tidak mengerjakan sekali-kali akan yang ditegah, dan kemudian daripadanya kemudian daripada jadi Nabi. Cuma dia ada koma tu lah. Kalau dalam kitab asal, kitab Faridatul Faraid, dia tak ada koma-koma. Ni ada koma ni. Mana kena mana setakok-setakok orang tu. Pada zahir dan batin, waktu kecil dan waktu besar. Dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian daripada jadi Nabi. Kemudian daripada jadi Nabi sama telah lah. Tidak mengerjakan sekali-kali akan segala tegah. Sebelum jadi Nabi pun tidak sekali-kali, tidak mengerja sekali-kali akan segala yang ditegah. Di kedua, amanah, terjemahan dia erti kepercayaan. Itu dipanggil terjemahan balik bahasa. Amanah bahasa Arab, terjemahan kitanya adalah kepercayaan. Cuma sidik terjemahan dia benar. Amanah terjemahan dia kepercayaan. Jadi benar dengan kepercayaan ni nak dekat tau. Benar kepercayaan. Hak tunggu saya terjemahnya, amanah berjuruh. Berjuruh. Apa makna berjuruh?
tidak mengerjakan sekali-kali akan yang ditegur. Ju tu. Ada ni. Bila tidak mengerjakan yang ditegur, dia panggil apa? Berju. Baik gitu dah. Saya ngaji tu terjemah dengan amanah artinya berju. Tapi hak erti kepercayaan ni hak ghalib lah. Biasa orang kita terjemah amanah adalah kepercayaan. Itu terjemah. Dan maknanya, makna tu apa maksud kepercayaan? Dia ada dua tu. Satunya terjemahan daripada Arab kepada Melayu. Kemudian apa maksud dia pula? Macam bicara sifat Allah lah. Qidam, terjemahan dia sedia. Makna dia tiada permulaan bagi adanya. Gitu. Qidam dia punya balik bahasa sedia. Apa makna maksud sedia? Tiada permulaan bagi adanya. Jadi amanah terjemahannya kepercayaan. Apa makna, apa maksud pengertian kepercayaan ni? Tidak mengerja sekali-kali akan segala yang ditegur. Itu makna ataupun maksud kepada amanah yang diterjemahkan dengan kepercayaan. Jadi biasa dalam susunan dalam kitab kita duk mengajinya, sifat Rasul yang 4 sifat ni dimulai dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Setengah-setengah kitab dia tidak memulai sifat Rasul dengan sidik, dimulai dengan amanah. Boleh pergi kepada sidik, tabligh dan fatanah. Jadi disusun ni ada dia punya hikmah di belakang lah. Biasanya dimulai dengan sifat sidik. Sebab yang pertamanya kita wajib berpegang bahawa Nabi Rasul ni benar pada pengakuan mereka adalah seorang Nabi dan Rasul. Kemudian bila kita mengaku putus di hati beriman bahawa Nabi Rasul ni benar pada dakwaan pengakuan mereka sebagai Nabi Rasul, maka pastilah kita akan mengaku putus di hati berpegang benar sekalian perkara yang diperdatang oleh Nabi dan Rasul. Berarti dimulai dengan benar. Sebab nak mulai dengan yang pertama tu, mengaku putus di hati bahawa Nabi Rasul ni benar atas pengakuan mereka adalah sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nak bicara waktu mula-mula sekalinya, boleh pergi pada sifat-sifat Rasul yang lain. Setengahnya tidak. Sifat Rasul ni yang menjadi asas sifat Rasul adalah amanah. Yang menjadi asas pada sifat Rasul adalah amanah. Tidak mengerjakan sekali-kali akan segala ditegur. Maka yang ditegur termasuklah berdusta. Jadi daripada amanah ni pastilah Rasul benar, Rasul tidak dusta. Sebab dusta ini adalah perkara yang ditegur. Amanah adalah tidak mengerja sekali-kali akan ditegur. Apa asas pada sifat Nabi Rasul ni amanah, pasti benar. Sebab dusta tidak amanah. Pastilah Rasul yang amanah ni akan menyampaikan sekalian perkara yang diperintah oleh Allah kepada mereka supaya disampaikan kepada umat. Pasti mereka menyampaikan sebab mereka amanah. Kalau mereka menyembunyikan, itu sudah menjadi khianat. Jadi Rasul amanah, pasti benar, pasti menyampaikan. Jadi dimulai dengan sifat yang pertama, sifat amanah. Sebab amanah menjadi asas kepada sifat Rasul. Kemudian terkadang kita dia bukan sebut sifat amanah, disebut sifat ismah. Ismatun. Ismah. Apa makna ismahnya?
terpelihara, al-hifzu, terpelihara daripada mengerjakan segala yang ditegak. Tu ismah. Rasul yang bersifat dengan ismah ni, Rasul tu dipanggil maksum. Kan kita panggil Rasul maksum kan? Kita panggil Rasul maksum. Apa dia maksum? Makna maksum ni Rasul yang ismah. Ada ke sifat ismah bagi Rasul? Amanah betul lah. Pasal kitab dia tak sebut sifat amanah. Disebut sifat ismah, sidik, tabligh, fatana. Disebut ismah. Jadi Rasul yang bersifat dengan ismah, Rasul tu kita panggil dia Rasul yang maksum. Apa maksum? Rasul yang ismah, yang terpelihara daripada mengerjakan segala yang ditegak. Dia gitu. Tapi jarang sangatlah kitanya. Kalau sifat ismah tu, memang kita sifat amanah je. Sifat ismah kita tak biasa dengar. Tapi maksum, kita dengar. Nabi Rasul maksum. Pun maksum. Nabi Rasul bersifat dengan ismah, terpelihara daripada melakukan segala perkara yang ditegak. Jadi asas pada sifat Rasul adalah amanah. Sebagaimana kita bicara sifat Allah, asasnya adalah wahdaniyah. Kita bicara sifat Allah, asasnya adalah wahdaniyah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallahnya apa dia? Wahdaniyah. Jadi asas pembicaraan sifat Allah adalah wahdaniyah. Walaupun sifat wahdaniyah tu disusunannya duduk nombor 6. Sebab nak bicara apa-apa sifat pun, bicara sifat wujud dahulu. Itu ulama susun. Tapi wujud Allah ni wujud yang tidak ada permulaan. Wujud Allah ni wujud yang tidak ada kesudahan. Kenapa wujud Allah tidak ada permulaan? Sebab apa? Sebab Allah Tuhan yang esa. Asasnya wahdaniyah. Bila Allah Tuhan yang esa, pastilah Tuhan yang esa tadi ni ada, tidak ada permulaan. Fardu takdir, Tuhan yang esa adanya baharu, sebelum tu tiada. Jadi Tuhan yang esa, sebelum tu tiada, tidak ada Tuhan yang lain dah. Macam mana Tuhan yang esa ni nak diadakan sebab tidak ada Tuhan yang lain dah. Baiklah, Tuhan yang esa pastilah ada, tidak ada permulaan. Asasnya wahdaniyah. Keluar wujud kidam bakau. Itu bicara sifat Allah. Asas adalah wahdaniyah, keesaan. Bicara sifat Rasul, asasnya adalah amanah ataupun ismah. Rasul ni maksum. Bila Rasul maksum, pasti Rasul benar, tidak dusta. Bila Rasul maksum, pastilah Rasul amanah, pastilah Rasul menyampaikan, tidak sembunyi. Sebab dusta adalah khianat. Sembunyi wahyu daripada Allah adalah khianat. Maka Rasul amanah, Rasul ismah. Pasti bersifat dengan sidik, pasti bersifat dengan tabligh. Dan maknanya makna kepercayaan ataupun makna amanah, tidak mengerja sekali-kali akan segala yang ditegak pada syarat. Mana Rasul sama sekali tidak mengerjakan akan segala yang ditegak, sama ada secara sengaja ataupun secara terlupa. Secara terlupa pun tidak berlaku di Rasul. Sebab Rasul terpelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja sama telah lah. Secara terlupa pun tidak berlaku perkara yang ditegak pada syarak pada diri Rasul. Jadi apabila Rasul ni tidak mengerjakan sekali-kali akan segala yang ditegak, maknanya atas diri Rasul pun ada jugalah tegahan syarak.
Rasul macam kita. Ada perintah syarak dan ada tegahan syarak. Ada perintah syarak atas Rasul dan ada tegahan syarak atas Rasul. Sama macam kita, sama macam umat. Ada suruhan syarak, ada tegahan syarak. Kita umat, suruhan syarak, tegahan syarak, Rasul kitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Nabi kita ni ada suruhan syarak, ada tegahan syarak. Rasulnya Nabi sendiri. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan kepada sekalian, termasuk manusia, termasuk jin, bal ila nafsi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan kepada diri Nabi sendiri. Nabi bukan hanya menjadi utusan bawa perintah agama pada umat saja. Perintah agama tu pun menjadi kewajipan atas Rasul sendiri. Rasul bukan hanya bawa perkara yang ditegah pada syarak kena tinggal. Bukan, perkara yang sama juga ada tegahan syarak kepada diri Rasul. Jadi Rasul kepada Nabi kitanya adalah diri dia sendiri. Jadi Rasul menjadi Nabi SAW menjadi Rasul termasuk pada diri Nabi sendiri. Menjadi Rasul kepada manusia, menjadi Rasul kepada jin. Bukan kepada Nabi menjadi Rasul kepada diri Nabi sendiri. Nabi SAW lah satu-satunya Rasul yang diutuskan kepada manusia serta dengan jin. Nabi Rasul lain hanya menjadi Rasul kepada manusia sahaja. Nabi kita sahajalah menjadi Rasul kepada manusia serta dengan jin. Tapi menjadi Rasul kepada jin ni pada furung agama, pada semayang, pada puasa. Adapun pada usul agama, pada usuluddin, daripada asal dijadikan jin, sudah ditaklifkan supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kita menjadi Rasul kepada jin hanya pada furung agama. Contoh pada perintah semayang, contoh pada perintah puasa, contoh pada perintah haji, pada furung cabang agama. Pada usul agama, jin ditaklifkan mentauhidkan Allah daripada asal dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ditegah pada syarak bukan kata hanya pada umat, termasuk pada diri Rasul. Tapi Rasulnya tidak mengerjakan sekali-kali akan segala yang ditegah. Dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun, dan jika, yakni jika segala yang ditegah tu makruh dan khilaful aula sekalipun, Rasul tidak mengerja sekali-kali. Sebab makruh adalah perkara yang ditegah pada syarak. Bukan haram sahaja. Bukan haram sahaja perkara yang ditegah pada syarak. Makruh pun perkara yang ditegah pada syarak. Makruh pun perkara yang ditegah pada syarak. Cuma tegahan yang tidak utuh. Syarak melarang, menegah. Tapi kalau buat juga, syarak tidak janji seksa. Tapi kalaulah tegahan makruh tadi ni ditinggalkan, syarak janjikan pahala. Tapi maknanya perkara yang makruh ni asalnya adalah perkara yang dibenci pada syarak. Makruh ni bahasa Arab tapi jadi bahasa Malaysia. Makruh ni adalah perkara yang dibenci pada syarak. Mana tegahan lah. Cuma tegahan yang tidak utuh. Tapi Rasul perkara makruh sekalipun Rasul tidak mengerjakan sekali-kali. Dan khilaful aula ni dia hukum taklif agama ni 5.
hukum dipanggil hukum taklifiyah yang 5. Dia ada hukum taklif, dia ada hukum wadai. Hukum taklifiyah 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum taklifiyah yang 5. Taklif ni hukum yang memberati. Kita ni dipanggil mukallaf, orang yang diberati. Kita ni mukallaf. Siapa yang memberati kita? Mukallif. Mukallif Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Jadi mukallaf adalah kita, orang yang diberati, ditekan oleh syarak pada buat dan pada tinggal. Yang menekankan kitanya, mukallif dia panggil Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum wajib, sunat, haram, makruh, harus ni dia panggil hukum taklif, dia panggil. Hukum pada memberati akan ni jin dan manusia lah. Mana memberati. Wajib, sunat memberati pada buat, haram, makruh memberati pada tinggal. Cuma mubah, perkara yang harus, perkara yang mubah ni dia tidak ada memberati. Berat pada buat, tidak. Kena tinggal, berat pada tinggal, tidak. Mubah, perkara harus. Kita ni hukum 5 tu wajib, bahasa Arab, Melayu pun wajib. Cuma hak keliru sikitnya, nak kata Arab tak Arab juga, jadi Melayu tapi bunyi lain. Sunnatun, Melayu sebut sunat, Arab sebut sunnatun. Terjemah Melayu jadi sunat. Maka aku tanyalah, sunnatun, sunnah dengan sunat tu hak mana? Sunnatun hukum taklifiyah yang 5, hak tu bahasa Arab. Sunat bahasa Melayu. Hak sunnatun pada istilah fiqh lah. Hak hukum taklifiyah yang 5 ni. Hak sunnatun nabawiyah apa semua tu, itu makna tariqah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dengan makna perjalanan Nabi. Itu sunnah. Apa yang dilakukan oleh Nabi, itu sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunat. Sunnah Nabi ni ada yang wajib, ada yang sunat. Itu sunnah dengan makna perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sunnatun istilah fiqhnya, sunnatun ni ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkih. Itu sunnah pada istilah fiqh. Sunnah pada istilah fiqh yang diterjemuh kepada sunat. Jadi terjemuh dekat-dekat dengan Arab, tapi tak bunyi macam Arab. Kalau wajib, wajibun bahasa Arab, wajib bahasa Malaysia. Okey ya, dekat kan? Haramun bahasa Arab, haram bahasa Malaysia. Okey lah. Makruhun bahasa Arab, makruh bahasa Melayu. Cuma hak lain sungguhnya apa? Mubahun bahasa Melayu kata harus. Tu jauh kan? Hak jauh gitu tak keliru. Kalau hak sama tak keliru juga. Hak jauh sangat tak keliru juga. Hak dekat-dekat ni, sunnatun terjemuh dengan sunat. Tak apa beza sunnatun dengan sunat. Sunnatun bahasa Arab, sunat terjemuh bahasa Malaysia. Hak sunnah istilah fiqh tu lah. Kalau wajib, haram, makruh, Arab dengan Melayu sama. Hak memang lain sungguhnya mubahun. Terjemahan kitanya adalah harus. Kita haru-haru ni tak tahu dah Arab ni apa perkataan dia. Mubahun, perkara yang diibahah, perkara yang diharuskan oleh syarak. Jadi sunnatun, sunat ni ma yusabu ala
fi'lihi wala yu'aqabu ala tarki. Bunyi Arab sikitlah, baru standard. Apa makna dia? Apa makna dia? Apa macam kita tahu tu lah. Apa makna sunat? Sunnatun tu. Terjemahan Melayu sunat. Apa makna? Barang yang diberi pahala kerana mengerjakannya dan tidak diseksa kerana meninggalkannya. Bukan gitu sunat? Sunat kan? Barang yang diberi pahala kerana mengerjakannya dan tidak diseksa kerana meninggalkannya. Itu terjemahan kepada ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Itu sunat. Sunnatun terjemahnya adalah sunat. Ini hak hukum taklifiyah yang 5. Wajibun, sunnatun, haramun, mubahun, haramun, makruhun, mubahun. Ada 5. Tapi hak kata hukum taklif memberati ini 4 sahaja. Wajib, sunat memberati pada buat. Wajib memberati pada buat yang putus, tak ada pilihan. Sunat memberati pada buat tapi memberati yang longgar. Kalau buat boleh pahala, kalau tinggal rugi. Dia kena gitulah. Dan kitab disebut gitu. Sunat ni buat boleh pahala, tinggal rugi. Kita tak sunat tak buat tak apa. Jadi ingat lah. Sunat tak buat tak apa. Oh sunat je. Mujur sunat. Apa? Sebab saya tak pernah buat. Mujurlah sebab dosa sunat je. Lepas tu sunat Allah selalu tak tahu ruginya lah tak pernah buat. Gitu sepatutnya sunat ni. Buat boleh pahala, tinggal rugi yang amat besar. Itu sunat. Haram makruh memberati pada tinggal. Haram memberati pada tinggal, kena tinggal, mesti tinggal yang putus. Makruh ni memberati pada tinggal tapi longgar. Tinggal buat juga tidak dijanjikan seksa tapi rugi kerana tak dapat pahala. Itu 4. Wajib, sunat, haram, makruh. Adapun mubah dipanggil apa? Setengah tunggu dia timah dengar lock. Ada lock? Bukan lock kunci tu, bukan. Lock. Biar. Buat okey, tak buat okey. Ni dipanggil mubah. Jadi mubah ni tidak ada taklif. Tapi 5 tu panggil apa? Hukum taklif dia panggil. Hukum memberati. Kalau wajib sunat betul memberati pada buat. Haram makruh betul memberati pada tinggal. Dan mubah lock je kan. Biarkan. Buat pun okey, tak buat pun okey kan. Tapi oleh kerana 4 tu panggil hukum taklif, maka hak 1 mubah ni pun hukum taklif jugalah. Hukum memberati juga atas jalan taghlib dia panggil. Apa makna taghlib? Ada 5 hukum. 4 tu hukum taklif memberati. 1 saja tidak taklif, maka pakar hukum taklif belakalah 5-5 termasuk mubah. Tapi mubah asalnya bukan memberati. Mana? Lock, biar. Dia asalnya gitu. Tapi dengan hukum taklifiyah yang 5. Jadi khilaful aula nak ambil mana? Makruh ialah makruh. Hukum taklifiyah yang 5 mubah. Ini khilaful aula. Dia khilaful aula ni ulama mutaakhirin je datangkan khilaful aula ni. Dia khilaful aula ni tegahan rasul yang ringan daripada tegahan makruh. Tapi bukan harus tegahan, tapi tidak sebagaimana tegahan makruh. Tegahan yang ringan nak banding dengan tegahan makruh, maka ulama mutaakhirin, ulama kemudian ni, jadi hak tu tak panggil makruh lah. Hak tu panggil khilaful aula, kurang utama, menyalahi utama. Dia letak begitu pada ni, menyalahi utama. Jadi maknanya rendah daripada makruh tapi tinggi daripada mubah. Harus. Ada ni haram atau tegahan yang putus.
Makruh tegahan yang ringan. Mubah harus tidak ditegur. Khilaful aula duduk tengah. Tegahan juga. Bukan harus, tapi rendah daripada tegahan makruh. Jadi ulama kemudian tambah satu laginya khilaful aula. Ulama yang tambah tadi khilaful aula. Jadi jarang-jaranglah kita jumpa dalam kitab. Tapi dalam kitab fiqh ni adalah bicara berkaitan dengan khilaf ulama makruh ataupun khilaful aula. Ada bicara dalam kitab-kitab fiqh, contoh hak berkaitan perkara yang makruh ketika berwudu. Ada setengah mengatakan makruh, ada setengah mengatakan khilaful aula. Itu je lah. Jadi khilaful aula ni direndah sedikit daripada makruh. Duduk antara makruh dengan harus lah kita kata. Khilaful aula kurang utama. Tapi ulama terdahulunya semua tu makruh belaka. Khilaful aula pun dipanggil makruh. Walaupun tegahan tu tegahan yang ringan sahaja, nak banding dengan tegahan makruh. Makruh ni ringan dah, khilaful aula ni tegahan yang lebih ringan daripada tegahan makruh. Ni ulama kemudian keluar satu lagi khilaful aula. Contohlah kalau kita dalam bab semayang, dalam bab Fatihah, hukum fiqh, kita wakaf di siratal ladzina an'amta alaihim. Apa hukum wakaf situ? Di situ bukan tempat wakaf. Adakah makruh? Tidak. Khilaful aula, menyalahi utama. Yang sunatnya situ tempat wasal, sunat wasal lah. Tapi macam mana kalau dia wakaf di tempat wasal? Makruh? Tidak. Khilaful aula, kurang utama. Yang aulanya, yang utamanya wasal, tempat wasal kan? Wasal lah, kenapa nak wakaf? Di situ bukan hujung ayat. Ini cerita mazhab Syafi'i lah. Mazhab yang lain, siratal ladzina an'amta alaihim, itu hujung ayat yang ke-6. Waladdallin, hujung ayat yang ke-7. Bagi mazhab yang mana ayat yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebab Fatihah 7 ayat ijma' ulama. Walaqad ataina sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sab'an minal masani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jadi Fatihah ni 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. 7 ayat tu ijma' ulama. Cuma kita bermazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua, siratal ladzi itu ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, situ bukan tempat wakaf. Tapi kalau wakaf juga khilaful aula. Yang aula yang utama wasal lah, tempat situ tempat wasal. Gitu jelah contoh khilaful aula. Cuma kita mengaji ni jangan kita mati. Mati macam setengah guru Quran dia matikan anak murid dia. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan sesekali kamu wakaf di situ. Kalau kamu wakaf di situ berarti Fatihah kamu 8 ayat. Dia dah. Tidak 8 ayat, 7 ayat. Tapi dia teguh, dia larang di situ betul lah. Tapi jangan larang tu larang yang mana? Yang mati jangan. Sebab apa? Sebab panjang tu nak leka sampai ujung tu. Ujung tu pula mak lazim pula ujung tu. Ada nafas ke tak? 3 alih 6 rakaat ada nafas ke tak? Akhirnya waladdallin. Apa? Ada semput dia panggil. Masa muda-muda boleh lah nafas panjang. Bila tua? Kan ada tu imam kan? Waladdallin. Nampak? Tercungak-cungak tu imam. Tak kenapa tu imam siapakah habis nafas begitu? Sebab siratal ladzina an'amta alaihim, pesanan untuk guru dulunya, jangan kamu berhenti di situ. Jadi pesanan tu larangan yang mati orang bagi. Jangan larangan mati gitu. Sebab atas keupayaan.
Masa nafas tengah gagah orang muda boleh lah. Kalau orang tua, sebelum mak lazim tu atas lam tu ada tasydid, kena ingat. Waladdall. Tasydid tu. Bila kita nafas tak ada, waladdallin. Tasydid tak ada. Wajib diulangi kembali, tak ulang. Rokok atas sembahyang. Bab tasydid wajib kena jaga. Bila kita nafas habis, tasydid ni dia ada terjah sedikit. Jadi kita pun tak boleh nak buat dah lah. Sebab kita waladdallin. Buat di sana. Waladdallin. Lin. Lam ya nun. Lam ya nun ni kena dengar di telinga. Wajib kena dengar di telinga selain huruf Fatihah. Waladdallin. Dengar tak telinga? Tak dengar. Wajib ulang balik. Tu imam nak ulang balik macam mana? Makmum amin, cepat makmum. Tu imam baru nak ulang balik. Lepas tu bila amin, tu imam pun dah ulang balik. Betul? Lam ya nun di hujung tu, ni telinga tak dengar ni. Ada ni. Lepas tu kata, peringatlah disiplin dia. Peringat siratal ladzina an'amta alaihim. Mazhab Syafi'i kita di situ bukan hujung ayat, jangan berhenti di situ, melainkan kalau kamu sudah tak ada nafas, bila tu nafas tak ada, berhentilah di situ. Sebab apa? Sebab nak jaga di hujung tu. Di hujung tu mak lazim lagi, ada tasydid lagi, lin, nak dengar di telinga lagi. Ada ni. Saya pernah jumpa apabila apa Ji wasal tak urut nampak tak boleh kata saya ni ingat pesanan Tok Guru dia kata. Akhirnya punah di hujung tu. Jika hati kena berhenti kata tak mampu nampak tak ada, baru dia berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, baru disambung, barulah waladdallin tu comel. Tapi sebelum tu memang kita tengok dia kesian. Tapi disebut tu sempurna kedok, kita pun rasa tak puas hati. Lepas tu lin, ujung tu dengar kedok. Sebab di kita tak putih dah bunyi dah. Tinggal dia dengar lagi tu wallahualam lah. Jadi makna kita makmum ni rasa macam tak puas hati. Dia kata kena wakaf di situ. Kalau dah kita tua dah, nafas kita tak ada. Kita muda-muda dulu tak apalah, nafas kita panjang lagi. Bila dia wakaf tu baru jadi molek. Tapi itu bagi orang yang ada keuzuran. Tapi kalau bagi orang qori, nafas dia panjang, dia pergi wakaf juga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dipanggil khilaful aula, kurang utama, tak hukum makruh. Jadi ada makruh, ada khilaful aula. Jadi rasul ni yang ditegah ni, walaupun tegahan makruh, walaupun tegah khilaful aula, rasul tidak mengerja sekali-kali. Walaupun atas rupa tu rupa makruh sekalipun. Atas rupa makruh sekalipun. Atas rupa makruh macam mana? Contohlah. Contoh makruhnya dalam pekoh kita, perkara yang makruh ni, contohnya berwuduk tidak sempurna 3 kali. Basuh muka sekali sahaja rata bertidak, 2 kali bertidak, tidak cukup 3 kali hukumnya makruh. Melebihi 3 kali, yang keempat hukumnya makruh. Ada ni. Sekali, 2 kali makruh. 4 kali, lebih dari 3 kali makruh juga. Yang keempat kali itu makruh kalau air sendiri. Kalau air wakaf hukumnya haram. Walaupun air wakaf tu air kolok sekalipun. Air wakaf, air kolok. Air kolok ni kalau kita basuh muka kali yang keempat, adakah jadi luak air? Yang kita basuh muka dalam kolok kan, kali yang keempat kita basuh muka dalam kolok, luak tak air? Nampak macam tak luak dah. Pandangan muktamad tetap haram. Sebab apa? Sebab ada tu lekat juga di muka kita air wakaf yang keempat yang kita buat lebih. Atau pandangan muktamad. Walaupun satu pandangan
Kalau air kolah tak haram, makruh je. Sebab tak luak air kolah. Yang keempat ke, yang kelima ke, air akan turun balik dalam kolah. Maka tak haram, makruh je. Itu pandangan tak air. Yang pertama haram juga. Walaupun air kolah. Kalau air pahit, nyocor masuk dalam pahit, itu sama telah lah. Ni air kolah. Jadi, berwuduk sekali, 2 kali, makruh. Tapi Nabi pernah berwuduk. Basuh muka sekali, basuh tangan sampai ke siku sekali. Dan Nabi pernah berwuduk, basuh muka 2 kali, basuh tangan 2 kali. Maka Nabi buat tu rupanya makruh. Tapi nisbah dengan Nabi tidak makruh. Itu dia panggil apa ni? Untuk tasyrik. Untuk mengajar hukum kepada umat bahawa basuh 3 ni bukan wajib. Sebab Nabi pernah basuh muka sekali sahaja. Nabi pernah basuh muka 2 kali sahaja. Jadi faham di situ, basuh 3 sunat. Sebab apa? Sebab kalau wajib Nabi pastilah tidak pernah basuh, malaikat mesti 3. Kalau basuh 3 kali itu wajib. Jadi Nabi buat basuh muka sekali 2 kali ni, Nabi nak menyampaikan hukum agama. Tidak makruh kepada Nabi, bahkan wajib atas Nabi kerana tabligh nak menyampaikan hukum bahawa basuh 3 ni hukumnya sunat. Berapa sunat? Sebab Nabi pernah basuh sekali, Nabi pernah basuh 2 kali. Jadi nisbah Nabi tidak ada makruh di situ. Nisbah kita makruh lah. Basuh muka sekali makruh, basuh muka 2 kali tidak melengkapkan 3 kali hukumnya makruh. Tu atas kita. Jadi walaupun di Rasul tu rupa tu makruh sekalipun, tidak makruh nisbah dengan Rasul. Kita basuh muka sekali. Kita berterus pindah kepada basuh tangan sampai ke siku. Sekali juga. Makruh macam mana? Kita basuh muka sekali itu perkara wajib, rukun wudu. Kita basuh tangan sekali itu perkara wajib, rukun wudu. Kenapa pula makruh? Kan perkara wajib kan? Basuh muka sekali ni bukan rukun wudu. Basuh tangan sampai ke siku sekali itu bukan rukun wudu. Dan rukun wudu bukan wajib. Kenapa pula makruhnya? Boleh pahala wajib nah. Boleh pahala wajib nisbah melengkapkan rukun wudu, tapi makruh kerana berhenti setakat sekali. Hak basuh muka boleh pahala wajib tu tetap dah, itu rukun. Rukun ni perkara wajib. Bila kita basuh muka sekali, kita boleh pahala wajib. Tadi kata makruh kalau basuh sekali, berhenti setakat sekali itu makruh. Sama juga kita basuh muka kali yang kedua. Basuh muka kali pertama wajib, basuh muka kali kedua sunat. Ada ni? Basuh muka kali kedua hukumnya sunat. Boleh pahala sunat. Tiba-tiba berhenti setakat 2, hukumnya makruh sebab tidak melengkapi sampai ketiga. Tapi basuh kali kedua tu boleh pahala sunat tau. Sebab basuh kali kedua tu hukumnya sunat. Dah kata tadi makruh. Makruh kerana berhenti setakat 2. Ada ni? Jadi pelik kot tu. Sekali makruh, sekali wajib, sekali makruh, sekali kata sunat. Jadi hak makruh ni tidak melengkapkan 3 kali. Itu makruh. Basuh sekali tak dah boleh pahala wajib, rukun wudu. Basuh kali kedua boleh pahala sunat, tapi berhenti setakat 2, hukumnya makruh. Ini hak nisbah dengan kita lah. Kemudian contoh laginya, rupa tu rupa makruh, tapi nisbah dengan Rasul tidak makruh. Bukan wajib nisbah Rasul kerana nak menyampaikan hukum. Contohnya, Nabi larang. Nabi larang sahabat kencing berdiri. Nabi larang. Nabi larang sahabat kencing berdiri. Tiba-tiba satu kali itu Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Nabi larang sahabat daripada kencing berdiri. Jadi ghalibnya mula-mula Nabi larang. Kemudian takut disangka larangan tu makruh,
maka Nabi pun buat sekali. Maka fahamlah bahawa larangan kencing berdiri bukan larangan yang putus, cuma larangan yang makruh juga. Sebab Nabi pernah buat sekali. Jadi Nabi kencing berdiri sekali itu disebut dengan Nabi hukumnya wajib, sebab nak menyampaikan hukum larangan sebelum tu. Nabi larang sahabat kencing berdiri, bukan larangan yang putus, bukan larangan yang haram, sebab Nabi pernah buat sekali. Maka larangan tu dipanggil larangan makruh. Jadi makruh nisbah dengan kita, bukan nisbah dengan Nabi. Nabi nak menyampaikan hukum wajib kepada Nabi. Itu contohlah. Jadi kita ni kencing berdiri tu hukum makruh lah. Melainkan kalau ada kerana. Ada kerana macam mana? Kita orang yang ada masalah. Masalah kencing tu lambat puas. Bukan dedah. Orang kadang-kadang dia keliru. Masalah kencing lambat puas dengan kencing dedah. Dia lain. Kencing lambat puas ni, lepas dia istibrak, dia berdeheng, dia uruk, dia bangun duduk, dia berjalan, berhenti lah. Adapun dedah ni, dia luh dah. Dah luh. Lus apa? Itulah macam pala pahit tu kan. Getah dalam tu dia jam dah kan. Maknanya, tak usah nak tutup lah. Dia tetap akan keluar air. Tengok, luh dipanggil. Ada ni. Jadi, orang dedah ni, luh dah. Dia bangun duduk ke, dia berlari ke, dia apa ke, dah. Air kecil tak keluar. Dia luh dah dia panggil. Getah dalam tu luh. Kena tukar getah baru lah. Dia, orang kecil dedah ni, ada obat ke? Boleh operate tu kan? Dan orang kecil dedah, dia luh, dia ada tempat dia perlu tu. Boleh tak operate supaya jadi comel semula? Tak ada perubatan. Tak ada. Tu tanya orang hospital lah. Jadi kencing lambat puas lain, kencing dedah lain. Kencing lambat puas tu dia kena istibrak lah. Pada istibrak ni kena pelepah dengan berdeheng dia, dengan urut, dengan bangun duduk, dengan berjalan. Akhirnya dia pun berhenti. Tu bukan dedah dia panggil. Dedah ni dia panggil daim hadah ni. Dia ada syarat-syarat dia dah cara beruduknya. Dia tak tunggu dah. Sudah kencing je, basuh molek, tutup molek, ambil uduk dia. Keluar, jalan je lah. Tu ada dedah. Dia tak sama. Jangan tukar dua tu. Sebab dedah ni, hukum dia daim hadah terus ni. Dia ada cara dia ada kelonggaran dah untuk dia nya. Hak dedah ni. Dia tak sama dengan lambat puas ni. Contohnya dia kena berdiri lah. Kalau duduk lagi lah. Maka dia berdiri tak makruh. Sebab dia ada kerana. Dia ada kerana. Kalau dia kencing duduk, maka lambatlah boleh semayang dianya. Kalau kencing berdiri, cepatlah boleh semayang dianya. Maka kencing berdiri kerana seumpama ni tak makruh lah. Hak kencing berdiri saja-saja tu. Kan ada, dia kan tandas tu kan. Dia ada yubuh di dinding tu kan. Tu. Kau mana tu? Waktu tu masalahnya kencing berdiri makruh lah kalau tak ada kerana. Tapi masalahnya aurah tertutup ke dah? Tak ada orang tak apalah kalau ada orang sebelah-sebelah. Aurah tertutup tak? Kalau paling tengok nampak tak? Jangan paling tengok lah. Dak paling tu cerita lain. Dak paling tu cerita lain. Kalau dak paling tengok tak berasa dia. Orang yang buka aurat tetap berasa. Mana ni? Tak, kalau dia banyak-banyak tekan dinding tu, tertutup, terlindung tak aurat daripada pandangan orang sebelah. Tu kan? Tapi orang tak tengok aku masa tu. Tengok marah dia orang lah. Tengok mana? Sepaya je dia kata. Nak kata mana? Tak ada tengok. Tapi bak tengok bak lain. Tertutup dah aurat. Kalau tidak tertutup hukumnya haram. Walaupun orang tak tengok. Orang tengok pula dosa pula dia tengok. Tambahlah pula situ. Tertutup dah aurat. Dia buat macam mana?
Belah perempuan tak ada tandas gitu tau. Orang lelaki je tau. Tapi semua tempat tu panjang. Hok suti-suti satu. Hok panjang. Kan dia kan jenis panjang tu. Sekolah-sekolah gitu tau. Bukan sekolah. Hok dia jenis satu-satu tu satu-satu lah. Hok jenis hok jujur. Bukan jujur. Hok jenis panjang tu. Kita tak ada sekarang ni. Tahu tau. Hok jenis hok panjang tu. Lepas tu kecing, air tak ada turun di dia punya dinding ni tu. Sama juga tu. Nampak ke tak sebenarnya? Tertutup dah aurah sebenarnya. Daripada orang sebelah. Kalau aurah tidak tertutup, hukumnya haram dah jadinya. Cuma nak ceritanya, kencing berdiri itu makruh. Sebab Nabi larang daripada kencing berdiri. Tapi Nabi kencing sekali, maka larangan tu nyatalah bahawa larangan yang tidak utuh. Larangan yang makruh. Sebagaimana Nabi SAW minum memang dalam keadaan duduk. Nabi larang daripada minum berdiri. Tiba-tiba Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Sehingga kan ada ulama menghukumkan bahawa minum air zam-zam sunat berdiri. Sebab Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Ada setengah ulama berpandangan seumpama tu. Tapi dalam mazhab Syafi'inya, minum air zam-zam tetap sunat duduk. Nabi minum berdiri sekali tu kerana Nabi nak mengajar hukum bahawa minum berdiri tidak haram. Tapi kalau Nabi buat semuanya, Nabi minum dalam keadaan duduk. Tapi Nabi pernah minum air zam-zam dalam berdiri sekali. Ada ulama mengatakan sunat lah tu. Sebab Nabi pernah minum air zam-zam dalam keadaan berdiri sekali. Maknanya Nabi buat untuk mengajar hukum Nabi minum berdiri. Kita makruh minum berdiri. Kita disunatkan minum dalam keadaan duduk. Jadi hak Nabi lakukan nisbah Nabi tidak makruh. Yang nisbah kita barulah hukumnya adalah makruh. Dia di Nabi ni bukan kata makruh khilaful aula. Di Nabi ni perkara yang harus pun tidak berlaku. Di Nabi ni perkara yang harus mubah tadi mubah. Perkara yang mubah pun tidak berlaku. Yang berlaku di Nabi SAW adalah perkara wajib sunat, wajib sunat. Tidak ada perkara yang harus di Nabi. Nabi makan harus, minum harus, tidur harus. Tapi Nabi makan minum kerana nak beribadah kepada Allah. Nabi makan minum kerana nak mengajar kepada umat. Nabi tidur kerana nak sihat badan untuk beribadah. Nabi tidur kerana nak mengajar kepada umat. Ada ketikanya tidur, bukan buat ibadah sepanjang masa. Maka di Nabi bukan perkara harus. Sama ada perkara sunat di Nabi, Nabi kosak ibadah, atau perkara wajib di Nabi kerana Nabi nak tunjuk contoh kepada umat. Syariahnya begini. Sampai masa makan, sampai masa minum, sampai masa tidur. Ini kehidupan yang Nabi tunjuk kepada umat. Jadi Nabi nak menyampaikan kehidupan beragama seumpama tu. Jadi ini Nabi bukan harus. Di Nabi sama ada sunat ataupun wajib. Perkara harus tidak berlaku di Nabi. Perkara harus tidak berlaku di Nabi. Sama juga kalau kita ikut sunnah Nabi betul-betul, samalah. Di kita yang berlakunya wajib sunat je lah. Tak ada perkara harus. Kita tidur nak sihat badan. Tidur lebih dah sekarang ni. Tidur lebih sebab orang tua. Tidur lebih sebab orang tua. Waktu tidur pula lepas-lepas subuh, lepas-lepas asar. Dia kalau dalam keadaan dia hak normal, dia tak tidur. Dalam keadaan dia sudah letih orang tua dah. Dia bersandar dia tidur. Di sebab tu tak ada larangan, dia tak ada makruh pun. Tak ada ni. Sebab agama ni tengok pada situasi juga. Orang tua situasi lain, orang muda situasi lain. Maknanya dia kena tidur. Boleh tidur, boleh bangun segar sikit, dia boleh ngaji Quran. Jadi dia tidur tu sebab apa? Sebab Nabi jadi sihat. Letih dah ni. Orang tua ni letih dah ni. Kena tidur dulu. Lepas subuh ni, sekejap nak ni orang muda. Orang muda boleh lah
Tapi kalau orang tua boleh tahan boleh sabar dulu, tahan lah. Tapi jangan memaksa. Sebab kesihatan sudah berbeza. Maknanya dia nak tidur lebih sekalipun. Kenapa tidur lebih orang tua ni? Dia jadi sihat nak buat ibadat. Tidur tu tetap boleh pahala ibadat sunat. Bukan kata tidur tu perkara harus. Mana kalau betul-betul ikut sunnah Nabi, dalam kehidupan kita sama je. Wajib sunat, wajib sunat. Tak ada perkara yang harus. Haram, makruh waktu tetaplah. Perkara harus pun tidak ada. Yang berlakunya adalah perkara wajib dan juga perkara sunat. Dah tidur kan, tidur banyak kita ni. Kalau tidur 8 jam, capur dengan tidur tengah hari 8 jam. 1/3 umur dah. 1/3 tu. Kalau umur 60, 20 tahun dah tidur. Kau 20 tahun tidur tu perkara yang mubah, perkara yang harus, jadi tak ada pahala, tak ada dosa sebab harus. Tapi kalau tidur tu tidur ibadat, mana 20 tahun tu pahala sunat 20 tahun. Tak ada buat apa pun. Pada ni. Tapi di tidur tu niat dia macam mana? Bukan tidur gitu dah. Kita ni dah tidur buat ngatu. Jadi dah. Jadi perkara yang mubah. Dah kita tidur awal, esok nak bangun awal, nak beribadah kepada Allah, tidur beberapa jam tu ada ibadah. Ni hak Nabi kata naumul alim khairun min ibadatina. Naumul alim khairun min salatin ala jahlin. Tidur dengan berilmu lebih baik daripada sembahyang orang jahil. Sembahyang orang jahil ni sembahyang tak betul, dosa besar pula. Tidur dengan berilmu ni ditidurkan apa? Tidurkan nak bisa badan, esok nak beribadah, esok nak buat kerja untuk tanggung nafkah keluarga, tidur untuk ibadah. Mana sepanjang masa tidur tu pahala. Walaupun rupanya tidur senyap sekalipun. Tapi kalau tidur tu tidurlah, bukan harus tak berdosa. Isyak sembahyang dah, tak ada ganggu apa dah, tidurlah. Tidur depan TV, gitulah. Tidur je. Tapi jadi perkara tu perkara yang mubah, rugi sebab tak naik kepada pahala sunat, boleh pahala yang berpanjangan. Dan jika makruh dan khilaful aula sekalipun, Nabi Rasul tidak mengerjakan sekali-kali pada zahir dan batin, waktu kecil dan waktu besar, dahulu daripada jadi Nabi dan kemudian daripada jadi Nabi. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 10. Muka surat 10 baris yang ke-13 daripada bawah. Muka 10 baris yang ke-13 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi wajib atas mereka itu mukallaf, orang yang baligh serta berakal, percaya terjemahan daripada iman, akan syafaat segala anbiya alaihimus salatu wassalam. Kemudian maka syuhada, syafaat daripada segala syuhada, daripada segala orang yang mati syahid. Maka maka ni ataf belakang ni, maka sekalian mukmin, maknanya syafaat daripada sekalian mukmin atas sekira-kira kemegahan
dan darajah mereka itu sekian mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka lagi wajib atas mereka itu atas orang yang baligh serta berakal, yakni mukallaf, percaya dan beriman akan syafaat segala anbiya alaihi mussalatu wassalam. Syafaat ni pertolongan lah. Pertolongan. Mana minta kebaikan daripada orang kepada orang yang lain. Itu syafaat tolong. Syafaat di sini dipanggil syafaat kecil. Syafaat kecil. Dia ada dua syafaat. Satunya syafaatul uzma ataupun dipanggil syafaatul kubra. Ada bicara doktor dahulunya, tidak dibicarakan. Yang mana syafaatul uzma ataupun syafaatul kubra, dipanggil syafaat besar, adalah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat besar ni fi fasil qada, pada menceraikan hukum sebelum daripada dihisapkan. Itu syafaatul uzma tu. Itu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang kafir dengan orang fasik berjumpa dengan nabi-nabi, berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam permulaannya, supaya bagi syafaat dengan bahawa mintalah kepada Allah supaya Allah Ta'ala bicaralah. Sebab orang kafir, orang fasik ni tak tahan dah dengan huru hara di mahsyar. Mana hisaplah, kiralah ke neraka nanti, ke neraka lah. Sebab tak tahan dah dengan huru hara di mahsyar. Siapa ni? Orang kafir dengan orang fasik. Orang beriman, orang soleh ni duduk di mahsyar senang lenang. Orang mukmin, orang soleh ni di barzah pun senang lenang, di mahsyar pun senang lenang. Hok kata macam-macam keadaan duduk di mahsyar ni, ni orang kafir dengan orang fasik, orang banyak dosa. Jadi orang kafir, orang fasik ni lah hok tak tahan dengan huru hara di mahsyar. Maka Allah Ta'ala pun ilhamkan kepada orang kafir, ilhamkan kepada orang fasik ni supaya jumpa Rasul lah, jumpa Nabi. Biar Nabi Rasul diwasitah. Jadi orang perantaraan lah. Jumpa Nabi Adam supaya Nabi Adam menghadap dengan Allah, minta pada Allah supaya Allah Ta'ala bicarakan. Nabi Adam jawab, nafsi, diri aku je. Sampai satu nabi, sampailah kepada Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai jawab, ana laha. Akulah yang memiliki akal syafaat yang besar tu. Akulah yang memiliki akal syafaat yang besar. Lepas tu Nabi pun ana laha. Nabi pun sebut ummati, ummahku. Nabi pun sujud di bawah arasy, mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala bicarakan. Syafaat tu milik Nabi. Syafaat besar tu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat besar itulah hak dalam doa kita, maqaman mahmudan alladhi wa'atah tu nah. Doa kita lepas azan, lepas iqamah tu kan, wa ba'ashul maqamal mahmud alladhi wa'atah tu kan. Kalau ada alif lam lah, kata ada alif lam, wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Kalau tidak ada alif lam, wa ba'ashul maqamal mahmudal ladzi wa'ata. Ataupun kita baca dengan wa ba'ashu maqaman tanwin, tak ada alif lam, maqaman mahmudanil ladzi wa'ata. Apa dia maqaman mahmudan? Maqam yang terpuji. Asy-syafa'atul uzma. Syafaat besar fi fasil qada. Itu milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni syafaat kecil dia panggil.
Syafaat kecil. Segala anbiya alaihimussalatu wassalam. Ini syafaat kecil. Syafaat kecil, pertolongan untuk apa ni? Untuk menaikkan darajah di dalam syurga, mengurangkan tempoh masa daripada neraka. Dan di antara syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat ni hanya tertentu pada Nabi. Memang khas untuk Nabi je. Hak tadi syafaat besar tu memang hak Nabi lah. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu laginya syafaat yang khas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memasukkan ke syurga tanpa hisab. Ini syafaat Nabi saja. Syafaat khas syafaat Nabi ni, syafaat yang khas pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada syafaat tadi. Syafaat tadi itu syafaat besar untuk dibicarakan. Satu laginya syafaat Nabi khas untuk Nabi-Nya adalah syafaat pada memasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Memasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Itu pun milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi-Nabi lain aku semua ni syafaat kecil, di antaranya menambahkan darajah di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hisab syurganya lapis bawah, lapis pertengahan. Syafaat Nabi-Nabi yang lain ni, termasuk Nabi kita pun ada syafaat ni juga. Maknanya darajah tadi itu diangkatkan, ditambahkan. Sebab darajah syurga ni sudah tidak berubah. Sebagaimana kapi duduk dalam lapisan neraka itu tak bergerak dah. Tak kata kapi duduk dalam neraka sakar, hak kapi munafik itu nak naik neraka hak lapis atas sikit, ada dah. Dia lapisan neraka pun sama, kekal. Kalau kata neraka tu neraka hutamah lah, sa'ir lah, sakar lah, jahim lah. Sama juga dengan darajah di dalam syurga. Darajah dalam syurga pun sama. Mana darajah tu darajah yang tetap. Darajah sama ada ni Jannatul Firdaus paling tinggi, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khuldi, Jannatul Naim, Jannatul Adnin, Jannah Darussalam. Dia panggil 7. Dia panggil 7 darajah. Neraka dia panggil 7 lapisan. Syurga dia panggil 7 darajah. Jadi yang mana masuk syurga, darajah hak bawah ke, darajah yang pertengahan ke, situ dah lah. Bukan kata siapa masa naik atas, siapa masa naik atas, akhirnya Jannatul Firdaus semua sekali dah. Kemudian lapisan ni lah, darajah syurga ni, Nabi boleh bagi syafaat dengan menambahkan darajah. Nabi boleh bagi syafaat juga. Nabi kita pun sama, Nabi-Nabi lain pun sama. Timbang. Kenapa ni? Baik dengan jahat ni sama. Syafaat Nabinya, Nabi tekan peringan sebelah kebaikan, masuk syurga. Timbang punya timbang, berat sebelah kejahatan. Berat nisbah kejahatan. Nisbah kejahatan tu masuk neraka, tempoh masa tu lama tu. Syafaat Nabinya boleh mengurangkan. Boleh mengurangkan. Macam di mahkamah kan, kena 5 tahun, rayuan tinggal 4 tahun, kan gitu? Gitu je lah. Kena 5 tahun, buat rayuan ditambah 8 tahun. Ada kok? Kau tak ada gitu? Dia penjara, kemudian dia buat rayuan untuk supaya kurang. Tiba-tiba Tok Hakim tambah pula. Kata tambah, ada berlaku. Jadi sekarang ni neraka kalau ikut kepada dosa dia tu, tempoh masa yang lama. Syafaat Nabinya, tempoh masa tu dikurangkan.
Itu tak kata syafaah. Syafaah kecil dia panggil. Nah, syafaah kecil. Nah, syafaah besar hanya milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaah yang hanya milik Nabi di antaranya adalah memasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Itu pun syafaah yang tertentu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka syuhada, mana orang-orang yang mati syahid pun boleh bagi syafaah kepada 70 orang ahli keluarga. Syarat syafaah adalah orang yang beriman. Syarat syafaahnya, syarat yang layak menerima syafaah pertolongan daripada orang lain adalah iman. Itu syarat dia. Jadi yang mati syahid ni dia boleh bagi syafaah, boleh tolong 70 orang keluarga sebagai dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati syahid di sini syahid ma'rakah lah. Syahid dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Orang yang mati syahid dunia dan akhirah, hak boleh bagi syafaah kepada 70 orang ahli keluarga. Orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Dia orang yang mati syahid ni ada 3. Satunya mati syahid dunia. Yang dikenaki di sini ni syuhada ni orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Satu laginya dipanggil mati syahid akhirah. Mati syahid akhirah. Dia mati syahid akhirah ni orang mati qawi lah di antaranya. Orang mati terkejut, orang mati lemah, orang mati beranak, orang yang mati penyakit ceret-beret, itu dipanggil mati syahid lah gitu. Syahid akhirah. Jenazahnya wajib dimandikan. Adapun qawi tidak dimandikan tu ada kerana yang lain. Faham tak ni? Ada yang berceramah. Dia kata oleh kerana mati sakit qawi ni mati syahid, maka jenazahnya tidak dimandikan. Tak betul gitu. Orang yang mati syahid, hak jenazah tidak dimandikan dan tidak disembahyangkan. Orang qawi mati qawi, jenazah disembahyangkan. Dah. Sembahyang dah. Sembahyanglah. Kan disembahyang di hospital tu kan. Kemudian orang sembahyang tak kubur apa semua kan. Kan gitu. Dah dia disemayang di hospital kan gitu. Tak tahu. Mati Covid 30,000 dah ni. 30,000 dah. Sekarang ni masih lagi 40, 50, 60 sehari-sehari. Banyak sehari dekat 30,000 dah rasa. Berapa lah ni? Dah kes pun 6,000 sehari ke berapa lah ni. Kes pun tinggi jangan main. 6,000 sehari. Semayang tau, tak silap tau. Hak pakai baju tu, hak pakai baju PPE tu kan dia semayang. Lepas dekapan dia semayang. Dia kalau mati syahid yang tidak dimandikan kerana mati syahid, tidak disembahyangkan juga. Itu mati syahid dunia ataupun dunia dan akhirah. Itu lain tu. Jadi dia ceramah orang mati qawi, mati syahid maka tidak dimandikan, tapi disembahyangkan. Dia tidak dimandikan bukan kerana mati syahid, kerana ada maslahat, ada sebab dia. Jadi mati syahid akhirah macam mati qawi, mati taun, mati terkejut, mati tadilah mati beranak, mati lemah. Itu dia panggil mati syahid akhirah.
Ni wajib dimandikan, disembahyangkan macam biasa. Apa kelebihan dianya? Diringankan persoalan barzah. Atas pandangan muktamad, dilepaskan terus daripada persoalan barzah atas pandangan dhaif. Di pandangan muktamad ni yang langsung terlepas dari persoalan barzah hanya dua golongan. Satunya anbiya, nabi-nabi. Satunya syuhada, orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Ni dua. Hak boleh bagi syafaat pada 70 orang ahli keluarga tu. Lepas terus daripada persoalan barzah, tak ada. Dan mereka tak perlu doa daripada orang hidup. Sebab tu diharamkan sembahyang jenazah atas orang mati syahid ma'rakah. Mandi pun diharamkan, sembahyang pun diharamkan. Mereka sudah lepas. Soalan barzah tu lepas tu. Anbiya dan syuhada. Syuhada mana? Orang yang mati syahid dunia dan akhirat. Hak lepas berpersoalan barzah sebagaimana para anbiya. Hak boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Jadi tinggi kedudukan orang mati syahid ni. Tinggi lah. Lepas tu nak dapat kedudukan mati syahid dunia akhirah ni, kena buat persiapan lengkap zahir batin lah. Belajar kena kemah, amal kena kemah. Mana dalam batin pun kena kuat. Ni nak dapat kelebihan yang tinggi, syuhada, mati syahid dunia akhirah dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Tapi kalau mulut mati syahid, belajar fardu ain pun tidak, majlis surah pun tak mari, tu apa panggil apa ni? Semangat kosong. Dia ingat mati syahid mudah gitu dia ingat. Kedudukan mati syahid ni dua golongan sahaja yang sepakat ulama lepas dari persoalan barzah. Para anbiya dengan para syuhada. Ni para syuhada. Adapun orang mati syahid akhirah tadi, mati beranak, mati qawi ke apa ke, kena persoalan barzah tapi ringan. Diringankan persoalan barzah atas pandangan yang muktamad. Itu syahid akhirat. Hak perkiraan dunia. Mana perkiraan dunia? Orang yang mati syahid, jenazahnya haram dimandikan dan haram disembahyangkan. Kenapa haram dimandikan? Sebab darah-darah tu akan menjadi saksi di hari akhirah. Mereka akan bangkit dengan darah tu sendiri. Jadi orang yang mati syahid, jenazahnya haram dimandikan dan disembahyangkan ni, orang yang mati syahid kerana nak menegakkan agama dalam peperangan. Dipanggil syahid dunia. Mana apa dunia? Zahir dunia, dia mati kerana peperangan untuk menegakkan agama Allah kan. Maka atas dunia dia mati syahid. Nak dapat kelebihan lepas dari soalan barzah yang boleh bagi syafaat pula di hari akhirah kepada 70 orang ahli keluarga, syahid dunia dan akhirat. Kenapa? Hati dia pun peperangan untuk ada untuk menegakkan agama Allah. Faham tak? Zahir dunia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Hati ikhlas semata-mata kerana Allah. Bukan berjuang nak mati supaya dapat nama baik, supaya nama akan dikenang, supaya nama akan dicatat, ataupun kenapa ni, kerana nak atas semangat kebangsaan, kerana bangsa, kerana harta, kerana selain daripada Allah. Itu hanya dapat syahid dunia sahaja. Jenazahnya tidak dimandikan, jenazah tidak disembahyangkan. Akhirah dia tidak ada. Mana akhirahnya? Lepas daripada persoalan barzah sebagaimana para anbiya. Di pada masyar dapat bagi syafaat 70 orang. Tidak dapat dah. Nak dapat akhirah ni dikena syahid dunia dan akhirat. Tapi hukum zahir kitanya haram mandi, haram disembahyangkan orang yang mati syahid dunia, mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah.
Dunia saja ke dunia dan akhirat, itu masing-masing dengan Allah lah. Hak mati syahid akhirah saja ni, hak tadi mati taun, mati beranak, tu hanya diringankan persoalan barzah saja. Tu tak dapat bagi syafaat kepada ahli keluarga, melainkan dia orang yang soleh, orang mukmin dapat bagi syafaat. Dia tengok di bawah tu. Jadi nak syahid dunia, hak zahir dunia dan akhirah. Akhirah dia kena dalaman kuat. Iman dia kena kuat. Iman kuat tu mari daripada amal ibadah. Kalau iman lemah-lemah kau boleh mari macam-macam. Boleh mari macam-macam lah. Dekat nak mati ni, syaitan mai goda ni, terpalingnya tak ada lah. Tapi dunia panggil syahid ke tak? Syahid lah. Sebab zahir dia mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah. Jenazahnya haram dimandikan dan disembahyangkan. Hukum dunia lah. Dan akhirah ke tak? Dan akhirah dia dengan Allah lah. Dan akhirah ni lah. Dunia dan akhirah ni hak dapat bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Nak dapat ni lah kata kena kuat dalaman. Ilmu cukup, amal pun cukup, dosa-dosa sentiasa bertaubat, mana imannya kuat, barulah boleh dapat ni mati syahid makrakah dunia dan akhirat. Sebab itulah dahulu-dahulu kan, macam mana tentera-tentera Islam, hak masyhur kisah dia, macam mana dia punya kekuatan amal ibadah di kalangan tentera Islam ni, macam mana kekuatan mereka. Kan kita biasa baca sejarah-sejarah lampau kan, sejarah tentera Saudi Al-Ayyubi kan, kita biasa baca sejarah. Bukan tentera para sahabat tu, tetap dah para sahabat ni. Tapi hak mati bersama dengan Nabi pun ada lagi Nabi kata hak ni neraka. Bukan mati syahid akhirah. Sebab apa? Sebab dia mati dalam peperangan kerana kebangsaan dia, kerana bangsa Arab dia contohnya. Hak tu hak mati dalam uniform tentera Nabi SAW pun Nabi ada kata hak ni neraka. Sebab apa? Dia hanya syahid dunia saja, akhirah dia tidak ada. Maknanya orang mati syahid dunia saja ni neraka lah jawapan dia. Tapi hukum zahirnya diangkat sebagai para syuhada, nama terpapar sebagai syuhada. Jenazahnya tidak dimandikan dan disembahyangkan. Tapi akhirahnya dia tidak, tak ada, neraka dianya. Tapi itu dia dengan Allah Ta'ala lah waktunya. Tapi nak ceritanya hak tentera yang bersama dengan Nabi SAW pun ada lebih kata hak ni neraka. Sebab apa? Dia hanya syahid dunia sahaja. Jadi tentera sahabat itu tak ada. Ada tentera-tentera hak khalifah-khalifah Islam masyhur-masyhur ni, macam mana dia punya ketahanan tentera dia, dengan amal ibadahnya macam mana. Sekarang ni mudah-mudah je belajar dok apa dok nak mati syahid. Iman akidah tak tahu ke mana hala. Sembahyang pun tanpa ilmu. Nak bicara bab keikhlasan pun tak belajar. Akhirnya Tuhan uji dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan kekuasaan, dia berlaku jadi macam-macam. Berlaku jadi macam-macam. Macam-macam perubahan yang berlaku. Sebab apa? Sebab dalaman tidak ada. Yang hanya ada di zahir sahaja semangat. Dalaman tak ada. Ilmu tidak dibicarakan. Amal sama telah lah. Nah, ni nak syahid dunia akhirat. Hak boleh bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga. Kalau mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah Ta'ala sekalipun, kalau tidak kerana Allah, balasannya adalah neraka. Jadi sebut syahid di sini syuhada, syahid dunia dan akhirah. Hak dalam fiqh mati syahid diharamkan mandi dan sembahyang tu syahid dunia ataupun dunia dan akhirah. Hak mati terkejut, mati beranak tu syahid akhirah. Tu wajib dimandikan macam biasa tu. Tu syahid akhirah.
maka sekalian mukmin atas kira kemegahan dan darajah mereka itu kepada Allah. Orang mukmin semuanya boleh bagi syafaat atas sekira-kira kemegahan dan darajah mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh bagi syafaat kecil. Orang mukmin, ini ulama-ulama boleh bagi syafaat. Orang-orang yang soleh boleh bagi syafaat. Janji orang-orang yang mukmin. Orang mukmin, dia orang berilmu ke orang soleh ke, boleh bagi syafaat. Termasuk orang yang mati syahid akhirah. Dia mati syahid akhirah, mati syahid kerana qawi contohnya, tapi dia orang yang beriman, boleh bagi syafaat juga. Tapi tak samalah dengan syafaat syuhada yang boleh bagi syafaat 70 orang ahli keluarga tu. Mana orang berilmu boleh bagi syafaat, orang-orang yang soleh pun boleh bagi syafaat. Mana sekira kemegahan dan darajah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang dapat bagi syafaat adalah hak mati sebelum balik. Bukan kata mati kecil, mati sebelum balik boleh bagi syafaat. Kita fahamnya mati budak-budak je lah, hak panggil apa? Simpan. Kan bila tanya kan, anak berapa orang, dia pun jawab lah. Anak 5 orang, sipang seorang. Anak 8 orang, sipang 2 orang. Dulu kan ada semua sipang tu. Kalau kita tak faham sipang ke mana, sipang dalam bank lah ada. Sipang mana dia orang tanya anak, dia bilang habis tu, tak ada. Dia bilang habis. Anak berapa orang ni? 10 orang, sipang 3 orang. Sipang 3 orang. 3 orang tu mati budak-budak belaka tu. Tapi disebut lah, dia tak sebut anak ada. Dia tak sebut anak ada saja. Dia akan sebut semua. Anak berapa? 10, sipang 3. Dulu kan banyak sipang dulu. Mana apa tu? Dia akan bagi syafaat. Dia akan bagi syafaat. Maknanya anak-anak ni yang akan menjadi khadam dalam syurga tidak akan masuk syurga melainkan selepas ibu bapa kepada Allah Taala memasukkan ibu bapa mereka ke dalam syurga. Ada. Mana anak ni diperintahkan masuk syurga, tapi mereka mohon kepada Allah supaya ibu bapa mereka masuk syurga dahulu baru mereka nak masuk. Itu syafaat dia panggil. Syaratnya ibu bapa yang beriman. Syarat syafaat, syarat boleh menerima syafaat adalah orang yang beriman. Orang kafir, Nabi SAW sendiri pun tidak boleh bagi syafaat. Kalau orang kafir nak semua berhala tu kafir terang dah. Orang kafir mana? Termasuk orang kafir ni orang yang Islam pada zahir tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang Islam yang beriman tetapi terlucuk iman ketika khatimah, ketika nak mati walaizubillah, mati kafir. Ini pun sama kan ni, tidak dapat menerima syafaat daripada Nabi SAW sendiri pun. Hak kafir ni semua bahala kafir terang-terang lah. Orang Islam yang tidak beriman munafik, itu kafir di sisi Allah. Orang Islam yang beriman tapi imannya lemah, dekat nak mati imannya tercabut walaizubillah, kafir kan ni. Ini kekal neraka selama-lama. Ini tak dapat syafaat. Jadi kalau mak ayah tu mati dalam iman, maka anak yang mati belum balik akan dapat bagi syafaat dengan bahawa mereka tidak akan masuk syurga melainkan Allah Ta'ala masukkan ibu bapa mereka terlebih dahulu dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dah ada simpanan 2-3 orang tu cerahlah. Ada simpanan seorang, 2 orang, 3 orang. Orang dulu biasa je, 2 orang 3 orang biasa je dia simpan. Orang sekarang ni anak berapa orang? Anak 2 orang, 3 orang. Simpan tak ada langsung. Hak ada pun 2 orang, 3 orang gitu je sekarang. Orang dulu anak ramai simpan dah 2-3 orang. Simpan 2-3 orang. Sebab apa? Ini adalah dia boleh bagi syafaat kepada ibu bapa yang mati dalam iman.
Barang siapa tinggal daripada mukmin itu dan neraka pada tiada ada bagi seorang yang mensyafaatkan dia, dan dikeluarkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna fawasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.